Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat dan juga menatap, mendapatkan hidayah daripada halaman yang terakhir daripada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, dan kita akan berkenalan masuk kepada surah baru pada hari ini, surah Ar-Rum, surah yang ke-30, untuk sama-sama kita menikmati dan juga mengambil panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Merah menyala Ustaz. Menyala. Ya. Semangat Ar-Rum. Semangat. Dalam ini ada banyak dia punya semangat-semangat yang dibawakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam, kepada para sahabat, ya, apabila dapat berita tentang Rom kalah, ya, Rom kalah. Tetapi apakah ceritanya? Kita akan tengok pada bahagian kedua nanti. Tapi mari kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 404, ya, 404, iaitu daripada ayat yang ke-64 kita akan melihat penjelasan tentang keadaan ataupun apakah hakikat dunia yang sebenarnya dan kekacauan keadaan orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mohon Allah jauhkan perangai ataupun akhlak ini daripada tabiat kita, agar ianya melambangkan kepada kita bergantung pada Allah, bukan bergantung kepada rumah labah-labah. Dan ayat paling akhir adalah ayat kesimpulan yang penting kita beri perhatian. Bagaimana tanda seseorang itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuju Allah ini perlukan proses bersungguh-sungguh pada jalan Allah untuk dipimpin dan mendapat hidayah. Ia bukannya sekadar tiba-tiba sahaja menjadi orang yang baik ataupun muhsinin. Kemudian kita akan masuk kepada surah Ar-Rum, ya. Pengenalan pada ayat 1 hingga 5 ini berita mengenai perkara ghaib yang akan terjadi pada masa akan datang, dan ini sesuatu yang kita akan belajar bagaimana ia juga dapat kita aplikasikan pada tahun yang mendatang. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 64 hingga 69, mengakhiri surah Al-Ankabut, surah Labah-labah, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran? Moga-moga terus ceria, terus bahagia, terus dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa juga urusan, dan juga terus hati kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Dan inilah masa setiap hari Ustaz, ya. Pukul 12 saya minta maaf. TV itu anak yang punya. Contoh maksudnya ibu nak tengok, ayah nak tengok, contohlah. Ya. Jadi pasal mak ayah dah tahu dah, saya tidak mahu bergantung pada rumah labah-labah, nak bergantung kepada Allah. Jadi dua aktiviti penting Ustaz, ya. Pukul 12 ada baca Quran, taklah spesifik pukul 12, tapi kalau pukul 12 ini sudah dikhususkan, dan yang keduanya solat. Ya, subhanallah. Ya, mendirikan solat. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi kita nak mula bacaan kita akhir surah Al-Ankabut, ayat yang ke-64 sehingga 69. Kita cuba baca sama-sama insya-Allah dengan bacaan murattal sikah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 64 hingga 69 mengakhirkan surah Al-Ankabut Ustaz ya. Kita berpisah cepat sekarang ini bersama dengan surah-surah yang ada dan selepas ini makin segera lagi ya, dan itu adalah sebagai satu petanda bahawa kita perlu sangat ya. Kalau orang yang dah berumur tinggi Ustaz ya, jadi nafas pun pendek-pendek je ya, dan di dalam Al-Quran ini pun di hujung-hujung ini pun surahnya pendek-pendek ya, agar kalau kita tidak mahu mati ataupun meninggal dalam hidup kita ketika nafas diberikan Allah, dipinjamkan Allah, jangan berhenti untuk mengulang balik surah yang panjang Ustaz ya. Kalau tidak kita ya hidup dalam zombie apabila tidak mengikuti ataupun membaca kembali ayat-ayat surah-surah daripada juz pertama hingga yang ke-20. Baik. Kita lihat kepada apakah yang kita bincang semalam. Semalam kita melihat kepada mengapa apabila ditanyakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu siapa yang mencipta kepada segala apa yang ada tentang langit, tentang air, tentang matahari, bulan, maka jawapan mereka ialah la yaqulunallah. Itu jawapan
ya, semua orang dapat menjawab. Maksudnya orang-orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah pasti akan jawab, kerana tidak ada siapa yang boleh mencipta matahari, bulan, langit dan bumi ini. Tetapi apakah yang mencabar kehidupan mereka ialah apa yang disampaikan pada ayat 64. Apa yang menyebabkan seseorang itu yang sudah pun beragama Islam, yang kadang-kadang dia mungkin tersasar, terbabas, Allah nyatakan wama hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Allah menyatakan bahawa kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah senda gurau dan juga permainan. Dua perkara Ustaz ya. Yes. Dalam surah Al-Qasas surah 28 Allah ceritakan tentang dunia ini adalah mata' dan juga zinah ya, sebagai untuk kegunaan sementara ya, dan juga untuk perhiasan. Cantik tapi akhirnya hancur jua. Yang kekal adalah yang kekal dan kekal baik itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surah Al-Qasas. Dan diulang balik di sini tentang kehidupan di dunia ini adalah senda gurau dan permainan. Apa maksud senda gurau dan permainan ini? Maksudnya ianya tidak kekal, ianya kalau kita gembira pun gembiranya sekejap, dan kalau kita tengok laib Ustaz ya. Yeah. Laib ni sama ada kita tengok orang main bola ya, ataupun kalau kita tengok laib ni play ni macam drama ataupun filem. Kadang-kadang orang tu drama dia kata saya ini adalah bos 200,000 orang staff bawah saya kan. Ya. Lepas tu yang dia cakap seorang lagi tu mungkin staff dia tu adalah dia ni tak ada duit, tak boleh nak isi minyak kan, ada air kosong je contohnya. Tapi habis saja play ataupun drama tersebut, rupanya dia ni kawan-kawan biasa je, entah-entah yang jadi staff ini adalah bos, yang ini bos jadi staff kan. Nak ceritanya apa, bila habis sahaja tirai dilabuhkan dalam kehidupan kita ya, kehidupan kita ini adalah seperti lahwun wa la'ib, habis sahaja maka kita pergi kepada ciri hidup yang lebih real, yang lebih serius. Yes. Ada Allah menyatakan wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Apa maksud hayawan ini? Bukan haiwan Ustaz ya. Ini hayawan. Hayawan daripada perkataan hai ya. Kehidupan yang sebenar-benarnya ini yang ada live bukanlah di dunia ini. Ya, biasa orang cakap kan kalau pergi konsert ke, saya gembira pasal dia buat live kan. Gembira ya, hidup ada live. Tetapi hidup yang sebenar-benarnya Allah nyatakan adalah di akhirat. Kerana apa? Kerana di sini kita nak bergembira macam mana pun, lepas tu kita kena makan contohnya. Dah makan gembira macam mana pun kena pergi tandas kan. Ataupun kalau makan terlebih sangat kita kencing manis contohnya, kena makan ubat. Ataupun kalau kita rasa macam kita banyak duit sangat, kena ada guard nak jaga. Jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya dia adalah sesuatu yang sementara. Dan tetapi apa yang mencabarnya ialah ramai yang nampak ini lebih dekat, lebih cepat berbanding dengan darul akhirah ya, yang hidupnya hayawan, kehidupan sebenar-benarnya di sana Ustaz ni tidak ada letih. Ya. Tidak ada letih. Apa lagi? Tidak ada kotoran. Ya, apa lagi? Tidak ada tidur. Jadi tak tidur tu kita senanglah. Nak pergi melawat siapa? Nak melawat dengan Tuanku Tirmizi contohnya. Boleh terus terbang ke pergi ke mana sahaja kan. Ya. Tetapi kalau kat sini baru nak pergi ke Pahang ke nak pergi ke Johor dalam satu hari tu dah letih, lepas tu tertidur, dah tak menarik dah. Betul. Jumpa orang dululah saya kalau di luar negara Ustaz ya, daripada tengah US itu nak pergi ke California kan, dia 36 jam kalau driving. Sonok ni, ingatkan waktu muda sekarang muda lagi. Tetapi bila dah driving 5 orang bertukar sampai sana dah letih. Tak seronok dah sampai sana. Jadi di situ pelajarannya ialah naik kapal terbang lagi senang berbanding dengan kena repeat balik. Okey. Jadi nak ceritanya apa? Hidup di dunia ni letih, ada cabaran ya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mencari ilmu, betul-betul memanfaatkan ilmu, pengalaman yang ada, akan tahu bahawa akhirat itulah yang perlu diperjuangkan. Jangan izinkan dunia ini menghalang daripada beriman dan bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti Bilal bin Rabah. Mereka walaupun mereka ini dihenyak dan dipukul dan sebagainya, tapi mereka memilih darul akhirah yang dinyatakan pada ayat 64. Jadi Allah menyatakan psikologi manusia ya pada ayat-ayat hujung surah Al-Ankabut ini, iaitu fa idza raqibu fil fulk. Apabila mereka naik kapal, mereka akan cakap apa? Mereka doa betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul dia kata bahawa saya akan jadi baik, saya akan solat kalau orang Islam, kalau bukan Islam tu saya akan kembali kepada Tuhan, minta tolong oh God pada waktu itu. Itu adalah standard psikologi manusia apabila berada di perairan, di atas lautan. Falamma najjahum ilal bar, ya, apabila kami selamatkan mereka ke darat, ya, apa yang berlaku? Mereka kembali
mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yusyrikun, sentiasa mensyirikkan Allah. Apa bezanya? Apa point dia? Poinnya ialah bila berada di lautan Ustaz ya, yes, kita ada geng macam mana pun, jangan main-main, jangan lawan air tersebut. Kan? Betul. Hebat macam mana raja ke ataupun apa staff ke, ada followers 100,000 dalam Facebook ke, atas air airlah yang berkuasa. Betul. Dengan izin Allah SWT. Pada waktu itu orang semuanya sedar bahawa ya Allah tolong selamatkan, apatah lagi kalau naik kapal yang terumbang-ambing di atas ombak yang ganas Ustaz kan. Betul. Tetapi apabila seseorang itu dah diselamatkan, kami selamatkan, maksudnya Allah selamatkan mereka ke darat, mereka dah ada follower mereka balik, ya, dah ada dia punya komputer, dah ada dia punya rumah yang stabil apa sebagainya, maka apakah psikologi manusia? Dia patah balik buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan pada ayat 66, liyakfuru, ya, agar mereka biarlah mereka kufur itu bima atainahum, atas apa yang kami berikan, nikmat-nikmat yang ada, waliyatamatta'u, agar mereka bersenang-senang. Ya, bila Allah cakap waliyatamatta'u ini maksudnya biarlah mereka dengan dunia yang bersifat mata', itu fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu. Jadi sebenarnya ini adalah teguran pada orang yang kufur. Betul. Tapi teguran juga kepada saya lah Ustaz ya, kepada kita semua tuan-tuan, bahawa jangan ada orang dia bila contohnya lah ya, kalau katakan anaknya lambat balik sekolah, dia dah bimbang dah, mak bimbang, betul, ayah bimbang, manalah dengan telefon sana tak dapat. Lepas tu pada waktu itu berdoa, pasal dah tak dapat dah, berdoa, ya Allah selamatkanlah anak aku, kan. Itu psikologi manusia. Betul. Tetapi bila katakan dah cari-cari kat sekolah, jumpa anak dia kat situ, duduk kat situ, selamat, oh nasib baik. Kan, perkataan nasib baik itu adalah apa? Tanda seseorang itu adakah bersyukur kepada Allah? Tidak. Dia tak cakap alhamdulillah ya Allah, lepas ini aku akan lebih buat baik lagi dan aku akan jaga lagi anak aku ini begini kan. Dia akan cakap pada Allah. Tetapi bagi orang yang mensyirikkan Allah SWT, nasib baiklah kamu ni, silap-silap anak bila kena marah. Ya, kamu ni kan. Sebenarnya kita perlu makin bersyukur pada Allah, bukan makin kufur. Allah bagi ujian-ujian besar kecil dalam hidup saya, hidup tuan-tuan, sebenarnya adalah untuk kita kembali mentauhidkan, membersihkan, mukhlisina lahuddin, membersihkan khusus agama ini, kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Allah suruh kita perhatikan ayat 67 sama-sama, bagaimana apa yang berlaku di Mekah itu juga berlaku di Malaysia sebagai satu pelajaran penting dalam kita kembali pada Allah. Ayat 67 kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kadang-kadang Ustaz, oleh kerana terlalu nak apa supaya dunia ni tak hilang Ustaz, matahari pun nak cipta. Betul. Tu apa, kawan-kawan kita di China membina, nak tengah buat test nak buat matahari. Ya. Saya dulu dekat projek akhir kejuruteraan kimia Ustaz ya, ialah nak buat kehidupan di Marikh. NASA bagi assignment, pelajar-pelajar kejuruteraan kimia ni kaji, rupanya nak hidup 3 bulan pun makan berjuta-juta kos. Allahuakbar. Yang air yang kita keluarkan masuk balik dalam perut. Jadi nak ceritanya Allah dah bagi macam-macam. Betul. Ni kita bersyukur, dan Allah kata ada akhirat, pergi akhirat jelah. Kan, tak payahlah nak cipta apa dunia baru ke apa ke. Baik kita tolong orang yang perlukan pertolongan di atas muka bumi ini, insya-Allah. Subhanallah. Baik. Jom kita baca ayat yang ke-67 sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-67. Tidakkah mereka perhatikan bahawa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merompak? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah Mekah, dan di sekitar mereka ada Farsi, ada tamadun-tamadun yang sebenarnya mereka istilahnya wayutakhatafu, ini macam helang menyambar ayam, maksudnya mereka pom merompak dan sebagainya. Tapi di Mekah itu masih lagi aman, ya, dan mereka tidak pun diserang. Jadi Allah menyatakan, ya, keamanan yang ada ini bagi setiap setengah orang dia cakap kita ni nasib baiklah. Nasib baik. Tetapi ada orang yang kata nasib baik kita ini adalah anugerah betul-betul daripada Allah. Bukannya pasal kita deserve, kan? Kita deserve nasib baik ini. Kerana bila dia cakap saya deserve, saya berhak kerana kita ni memang kerana kita dapat nasib baik ini, itu adalah satu penyataan yang batil, sehingga kan kita tidak memberi kredit kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itulah yang disampaikan sebentar tadi pada ayat 66. Jangan sampai kufur ataupun memberi kredit itu kepada nenek moyang ataupun manusia, tetapi memberi kredit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan afabil batil yu'minun, mereka ni beriman kepada batil, perkara penyataan batil, ataupun wa bi ni'matillahi yakfurun, mereka kufur pada nikmat Allah, ataupun mereka merasakan bahawa nikmat aman ini bukan daripada Allah, kan? Pasal kita memang nasib baik. Begitu sahaja, ya. Jadi itu sebabnya kita kena naikkan standard bagaimana perkataan-perkataan keimanan kita dalam hidup kita seharian, ya. Dan Allah menyatakan pada ayat 68 dan 69 itu satu komentar yang amat berharga. Tapi kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan hari ini ialah, sama-sama kita lihat. Yang kita ingin lihat khotifah, bukan khotifah, khotifah, ya, menyambar. 7 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau kita ada keamanan dalam hidup kita ini, dan kita di sekitar kita ada banyak masalah, kita masih ada kerja ketika lain orang tak ada kerja, kita masih ada rumah ketika orang lain tidak ada rumah, kita kena ingat bahawa ini adalah satu nikmat daripada Allah. Alhamdulillah, jangan dikufuri, dan kita bersyukur kerana dalam keadaan gawat sedunia ini kita masih lagi diberikan apa, tuan-tuan? Diberikan Al-Quran, Ustaz, ya. Diberikan Al-Quran, kita bersyukur pada Allah, jangan kita kufurkan kepada nikmat yang besar ini. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Tuhan, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Deraikanlah dunia, Ustaz, ya. Daripada mendiam ataupun menjadi raja dalam hati kita. Bukan kata tinggal semua, bukan. Wala tansa nasibaka minad dunya, ya, kan? Jangan lupakan, ya. Tetapi ia perlu diletakkan keutamaan, ya, subhanallah. Betul, mazra'atul akhirah, kan, insya-Allah, menjadi jambatan menghubungkan kita kepada akhirat yang kekal abadi. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mulianya satu bulan, satu malam. Kerana apa? Kerana diturunkan Al-Quran padanya. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala
Kenapa? Kerana hati sudah terpaut dengan Al-Quranul Kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita tengok sekejap hukum tajwid kita pada hari ini. Kita nak kongsikan tentang hukum idgham. Idgham ada dengung, ada tak dengung. Yang ini kita nak tengok idgham yang tak dengung, iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Cara baca dia dibaca tanpa gunnah, dibaca tanpa dengung. Contohnya dalam halaman yang kita baca hari ini, kita nak tengok pada ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أليس في جهنم مثوى للكافرين. Kalimah fokus kita ialah pada kalimah mathwal lil kafirin. Mathwal lil kafirin, iaitulah tanwin baris dua di atas, tanwin bertemu dengan lam, bertemu dengan huruf lam. Maka tak boleh dengung kat situ. Kita kena masukkan bunyi tanwin itu ke dalam lam tanpa dengung, tak boleh dengung. Mathwal lil kafirin. Jangan kita baca mathwal, lama pegang kat situ, tak boleh juga. Jelaskan bacaan kita, masukkan tanwin itu ke dalam lam. Mathwal lil kafirin. Baik, itu saja kalimah contoh yang perlu kita beri perhatian. Nama dia apa sekali lagi? Idgham bila gunnah. Masukkan tanpa dengung. Baik, boleh, mudah-mudahan selamat mencuba dan selamat praktik dalam bacaan kita, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar, ya, idgham bila ya, tak ada ya gunnahnya, without dengung, without ya. Okey, tidak ada dengung, jadi ada dua huruf je Ustaz ya. Betul Ustaz. Lam dengan ra sebentar betul. Tadi dan tadi contoh yang diberikan ialah lam betul, lam ya. Jadi insya-Allah harapnya ini sebagai ulang kaji pada tuan-tuan ataupun yang baru saja mengikuti, ini sebagai ilmu baru yang harapnya istilahnya apa dalam doa kita, Rabbi zidni ilma. Kita harapkan menambah keberkatan dalam apa yang kita ambil masa 3-4 minit. Betul, tapi ia dapat dimanfaatkan sepanjang mungkin dalam hidup kita dan menjadi barakah apabila sampai di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, kita ingin sama-sama meneruskan kepada ayat 68-69. Kita sudah baca awal tadi Ustaz ya, tentang bagaimana Allah menyambung lagi siapakah yang lebih teruk, siapakah yang lebih zalim lagi daripada mereka yang membuat-buat ya pendustaan bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu dia buat satu pernyataan tetapi rupanya Allah tak cakap pun, ya. Salah satu daripada yang kita tengok dalam surah Al-Baqarah Ustaz ya, berkaitan dengan orang Yahudi bercakap bahawa kita ni masuk neraka ni berapa hari je, lepas tu masuk syurga lah, kan. Tak kisahlah buat apa pun tetap juga tu, ya. Jadi itu klaim ataupun perkataan yang sebenarnya bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama bagi orang Islam kan. Betul. Orang Islam tak boleh cakap bahawa kita ni buat je apa saja nanti akhirnya masuk syurga juga. In the end in the end ya. Tapi satu point ya ialah dia merendah-rendahkan kepada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu juga dibuat-buat ataupun mendustakan kebenaran, ya. Mendustakan kebenaran ini bila datang kebenaran, bila datang nabi, ya, bila datang Quran, datang peringatan, kadang-kadang dia ada rasa udhiya, ya, dalam awal surah Al-Ankabut ini. Dia rasa macam ujian-ujian yang datang itu adalah seperti azab Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal fitnah yang datang dalam hidup kita ini adalah untuk bersihkan kita, maksudnya bersihkan seperti emas dibakar sehingga 2969 darjah Celsius itu akhirnya jadi emas yang tulen, yang bersih, tak payah bakar lagi. Bila sampai di akhirat nanti kita akan menjadi orang yang digelar sebagai muhsinin. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, ya, iaitu ini adalah tempat yang buruknya, ya, kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan daripada psikologi yang apa tadi, hanya menyerah diri pada Allah waktu susah, waktu senang kita pun pergi ke kiri ke kanan, ataupun kita tidak mahu memberi kredit, ya, segalanya kepada Allah, ya. Kita nak ambil kredit ataupun kita rasa macam alah tak apa, ya. Macam mana kita nak mengelakkan perkara tersebut? Ia adalah satu perjuangan. Ayat 69, ya, kita baca sekali lagi, ya, sebelum kita baca surah Ar-Rum selepas ini Ustaz, ya. Ayat 69 ni biasa kita dengar penceramah bawakan. Cuma kita nak tengok ini ayat surah Makkiyah, ya, belum lagi pergi ke Madinah.
Mengapa ada perkataan jihad ataupun jahadu di sini? Kita baca ayat 69 penutup surah Al-Ankabut. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita baca ayat terakhir surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 69, ayat yang terakhir daripada surah Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keredaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kesimpulan yang mantap, ya, mari kita sama-sama lihat. Kalau ayat 68 itu berkaitan dengan ancaman kepada orang-orang yang kufur, Ustaz, ya. Semalam kita ada bincang, ya, kalau anak bergaduh itu ayah kata ayah akan denda abang, kan. Jadi Allah memberitahu kepada kita ataupun kepada para sahabat yang mempunyai kehidupan yang amat merana di Mekah itu, bahawa kamu merana di sini, mereka akan merana di sana, iaitu alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin, ayat 68. Jadi apakah yang perlu dibuat pujukan kepada para sahabat, pujukan kepada kita juga, wallazi najahadu, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya. Jihad ini bukan sekadar jihad di medan perang, kerana ini turun di Mekah, belum lagi ada berperang. Malah jihad pada waktu ini, Ustaz, ya, adalah tidak berperang. Allah. Tidak berperang. Kalau mereka pergi berperang terus, orang cakap bahawa Islam ni adalah agama teroris, ya, tidak lawan, tetapi mereka bertahan, ya. Dengan bertahan itu sampai orang bertanya, takkanlah dia nak ajak pada Allah pun kita nak pergi bakar dia, yeah. Dia ajak kepada kebaikan, keadilan, ya, jangan rasuah, jangan korup, takkan kita nak pergi sula dia. Jadi ada orang yang mempersoalkan kebenaran Islam bila orang Islam pada waktu itu berjihad, tapi jihadnya ini apa? Jahadu fina ini adalah bukan ke medan perang, bukan melawan, tetapi terus bersama dengan Rasulullah untuk bersama dengan kebenaran yang ada. Fina ini maksudnya ialah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ikut panduan Allah. Allah kata jangan perang lagi, tahan dan bertahan. Kalau kita, tuan-tuan, mungkin kita bercakap tentang bertahan depan TV 1 jam. Betul. Itu mujahadah. Mujahadah daripada perkataan jihad, bersungguh-sungguh. Betul. Boleh je nak pergi makan dulu. Betul. Ke ataupun kalau kita nak pergi shopping dulu ke, tapi saya lawan diri saya, ya. Ini adalah tarbiyah di Mekah 13 tahun. Inilah yang membina para sahabat yang utuh bila sampai ke Madinah, kerana mereka ini sudah ada disiplin. Jahadu fina. Apakah kesan kalau katakan sahabat ini bersungguh-sungguh? Tuan-tuan, bersungguh-sungguh dalam hidup kita. Kecil-kecil dulu, Ustaz, ya. Kalau nak bangun pagi solat tu, mak kejut, bangun ya. Bila kita lawan juga untuk bangun walaupun memang nak tidur balik, ya. Lanahdiyannahum subulana. Manfaatnya ialah Allah akan bukakan pintu hidayah pada jalan-jalan kami. Maksudnya kita akan bertemu jalan-jalan kebaikan, lorong-lorong kebaikan yang membawa kita kepada sirat. Sirat ni apa? Yang kita doa, highway ke syurga. Ya, jadi kita nak pergi ke highway utama tu, highway tu satu je. Tapi ada banyak jalan. Ada orang yang dulu mungkin daripada cara berfikir yang macam-macam. Misalnya yang dia mungkin tak setuju dengan Quran ke, tak pernah baca Quran, tetapi Allah akan bawa dia kepada Quran. Dulu susah nak sembahyang. Waktu kecil lah ustaz saya kan. Tapi bila mak kejut, lawan juga dapatlah sembahyang subuh pukul 7. Contohnya kan. Belum lagi. Tapi baru dapat jalan itu. Lepas tu kejut lagi subuh pukul 6. Kejut lagi dapat sembahyang subuh di masjid. Kejut lagi sembahyang sunat. Jadi itu adalah jalan-jalan kita makin mendekati, ya, kepada sirat yang membawa kita ke laluan ke syurga dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Jadi ini adalah proses, ya, proses untuk kita bertemu Allah. Dan hidup kita bukan macam naik lift, ustaz, ya. Masuk Islam dia terus masuk syurga. Tak ada, ya. Dia adalah satu perjalanan. Dan Allah menyatakan di hujung itu wa innallaha lama'al muhsinin, ya. Kalau katakan Allah nyatakan di dalam
dalam awal surah ini Allah bercakap tentang fis salihin. Ya. Buat baik, beriman, beramal soleh akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita akan kawan yang kita hilang tu akan digantikan. Ya, malah di akhirat nanti bersama dengan nabi-nabi yang soleh. Tetapi di hujung ini Allah kata kali ini bukan sekadar orang soleh, Allah bersama dengan orang yang muhsin itu. Subhanallah. Ya, orang yang muhsin, orang yang pure. Kerana apa? Kerana dia telah diuji, ya, diuji, dibakar, tetapi dia masih lagi tidak retreat, tidak patah balik, dan akhirnya Allah kata Allah pasti bersama dengan tuan-tuan yang bersungguh-sungguh untuk baca Quran, untuk ajak anak kepada Quran, kepada solat, untuk memperjuangkan keadilan. Allah bersama, dan kalau Allah bersama Ustaz, terbaik. Betul. Ya. Dan ini adalah penghujung memberi semangat kepada kita. Mari kita bergerak kepada surah Ar-Rum, surah kemenangan bagi umat Islam. Ayat 1 hingga 5 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Highway ke syurga. Highway Ustaz. Pasti ada cabaran Ustaz. Oh ya. Kena top up apa ni? Touch and go ke sekarang RF, apa kan? RFID. ID kan. Kadang-kadang tak berfungsi. Tak berfungsi, tayar kena cek, minyak kena isi. Itulah cabaran dia Ustaz, bukan sewenang-wenangnya. Tapi dia punya ganjaran itu Allah Subhanahu taala sangat-sangat hebat, subhanallah. Mudah-mudahan bertemu kita nanti di syurga Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan surah baru, surah Ar-Rum. Subhanallah. Kita nak baca 5 ayat pada hari ini insya-Allah. Kita baca dengan bacaan murattal Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat pertama hingga ayat yang kelima surah Ar-Rum, surah yang tak berapa terkenal sebenarnya. Betul. Kecuali ayat 21 biasanya terkenal di atas kad kahwin. Betul. Yang kita akan tengok nanti. Tapi kita mulakan dahulu surah yang turun pada tahun kelima kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ketika Nabi berumur sekitar 45 tahun, masih dakwah di Mekah itu, maka berlaku satu peristiwa. Peristiwanya apa? Farsi mengalahkan Rom pada waktu itu. Ya, Farsi ini adalah lambang kepada tamadun yang berasaskan Majusi, menyembah kepada api, tetapi mengalahkan pada Rom, orang-orang yang beragama Nasrani, Kristian pada waktu ini. Ini berlaku pada ketika Nabi 45 tahun sedang menyebarkan dakwah, dan pada waktu itu berita ini sampai. Alif Lam Mim
Siapa yang tahu tentang huruf ini? Tak tahu Ustaz ya. Ini hanya Allah yang tahu. Kebanyakan huruf muqattaah dalam al-Quran ini selepasnya akan diikuti tentang al-Quran. Tetapi dalam surah Al-Ankabut pasal ujian, dalam surah Ar-Rum ini ialah berkaitan dengan ghulibatir Rum. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bercakap tentang Rom dikalahkan itu, berita semasa kita kena tahu. Kerana apa? Berita semasa ini ada kaitan dengan Quran yang sedang kita baca, Ustaz. Apa yang kita baca dalam berita-berita sebenarnya dia diterangkan oleh Al-Quran 604 muka surat. Ya. Cuma berita itu kalau kita faham Quran, kita tahulah berita itu ada kaitan. Kalau tidak kita rasa Rom kalah, okey, tak ada kaitan dengan Quran. Begitu ya. Jadi ini adalah satu berita Rom telah digulingkan, telah dikalahkan oleh Farsi fi adnal ard, ya, pada tempat yang terdekat di Syam itu, wahum min ba'di ghalabihim sayalibun, ya, di mana mereka Farsi ini dapat mengawal Turki, dapat mengawal tempat yang dekat namanya Jerusalem ataupun di Palestin, ya, pasal Rom yang kawal dahulu dan dikalahkan. Maka bila dah dekat dengan orang-orang Mekah ini, fil ard fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayalibun, mereka akan mengalahkan, ya, kekalahan mereka itu mereka akan menang, ya. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di negeri yang terdekat setelah kekalahannya itu mereka akan menang. Jadi ini adalah satu berita lagi. Berita daripada siapa? Bukan berita semasa. Ini berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dapat daripada Al-Quran. Yes. Kalau kita baca berita semasa sahaja, kita akan stres, alamak, Rom kalah. Betul. Ya. Mengapa umat Islam lebih menyokong pada Rom? Kerana Rom adalah Romawi ini agama Kristian, agama Samawi, ya. Berbanding dengan Majusi itu jauh daripada agama Islam, melambangkan kepada musyrik. Jadi orang musyrik pada waktu itu dia cakap, tengok, kata nak bawa agama langit. Kita tengok Parsi tu sembah api, okey, kami sembah berhala, dia menang kan. Kau nak menang. Itulah lebih kurang. Jadi itu tekanan kepada orang-orang di Mekah, ya, kepada Nabi, kepada para sahabat. Mereka pun terkesan dengan berita tersebut. Tetapi dengan berita pada ayat nombor 3, Allah cakap bila dia akan menang, Rom akan menang fi bid'i sinin. Ya, fi bid'i sinin. Awalnya Abu Bakar kata 3 tahun. Dia masa tu masih lagi belum diharamkan bertaruh. Jadi dia letak 10 ekor unta, Ustaz. Tengok 3 tahun lagi siapa menang, ya. Nabi cakap bukan 3, tapi antara 3 hingga 9 tahun. Jadi sila naikkan lagi. 10 jadi 100. 10 jadi 100 ekor unta. Jadi tunggu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, menang Rom ke atas Farsi. Lillahil amru min qablu wa min ba'd, ya, iaitu bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kegembiraan itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Sebenarnya pada waktu yang sama saatnya Romawi mengalahkan Farsi, orang Islam mengalahkan musyrik Mekah. Subhanallah, ya. Pada tahun kalau kita tambah di 9 campur 5 14. 14 itu 13 tahun di Mekah. 2 tahun di Madinah itu Badar berlaku. Dan orang Islam mengalahkan kepada musyrik, Romawi mengalahkan Farsi pada waktu itu. Jadi orang Islam amat gembira dengan berita ini. Ini belum berlaku lagi ni. Ini tengah-tengah kalah Rom ini, tapi berita ini menyebabkan mereka menjadi orang yang bergembira. Binasrillah. Hakikatnya bukanlah pasal Romawi apa sebagainya, tetapi dengan pertolongan daripada Allah. Allah tolong siapa yang dikehendaki. Wa huwal azizur rahim. Allah berkuasa. Allah boleh buat apa sahaja, dan Allah sentiasa menjaga hamba yang menjaga Allah. Subhanallah. Binasrillah, ya. Dan ini adalah mesej untuk kita, tuan-tuan. Kalau kita selalu menjaga hak Allah, ya, Allah akan bantu. Allah berkuasa. Selama ini Allah dah berkuasa, Allah boleh berkuasa. Dan kalau kita sentiasa baca Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah tentu Ar-Rahim akan jaga, memberi kemenangan kepada umat Islam. Pasti. Yang penting apa? Kita teruskan perjuangan seperti para sahabat di Mekah 13 tahun, di Madinah terus berjuang. Dan itulah kaitan di antara surah Al-Ankabut. Ujian tetap ujian, teruskan perjuangan, nanti Allah beri kemenangan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita sedar hakikat dunia sebagai permainan dan senda gurau, hidup yang tidak kekal, dan kita ambil mana yang patut sahaja. Yang kedua, kita jaga iman, sama ada ketika selamat ataupun dalam keadaan kita bahaya ataupun kritikal bermasalah. Yang ketiga, kita bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah. Allah pasti akan menolong kita dan bersama kita, insya-Allah. Kita berdoa.
Terima kasih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa, ya Allah, hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah, kekuasaan-Mu ya Allah, maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan kemenangan dalam hati kami ya Allah, melawan hawa nafsu kami ya Allah, bi barakatil Qur'anil azim, dengan barakah Al-Quran yang kami bacanya, kami tatapnya, kami pelajari, kami dalami, kami tadabburinya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa berjihad dengan kefahaman yang benar daripada surah Al-Ankabut. Inilah salah satunya platform tabung gerakan Al-Quran di mana tuan-tuan boleh berjihad dengan harta yang ada. Kita mengharapkan Allah membuka lagi pintu hidayah dalam diri keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga kan Allah bersama dengan orang yang muhsin mendapat kemenangan hingga bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan esok jangan lupa hari Jumaat masih lagi ada My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum.